أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Apa khabar sidang penonton setia rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Walau di mana jua anda berada, saya mengharapkan mudah-mudahan kita semua berada dalam keadaan sihat walafiat, dirahmati, lagi disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Marilah sama-sama kita mulakan pagi kita dengan kita banyakkan berselawat ke atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur atas nikmat yang terlalu banyak Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Dan pada pagi ini perbincangan topik kita dalam Tanyalah Ustaz cukup menarik, iaitu kita akan membicarakan topik sirah, istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Dan semestinya panel tetamu undangan yang cukup istimewa juga yang kita bawakan khas pada pagi ini, iaitu yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul Hafizahullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, lama tidak bergandingan dengan yang berbahagia Ustaz. Mudah-mudahan mengalir keberkatan dalam perbincangan kita, majlis kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa perbincangan kita pada pagi ini semestinya tidak lengkap kerana DNA-nya adalah anda bertanya dan kita menjawab, dan juga kupasan yang akan disampaikan yang diberikan oleh yang berbahagia Ustaz pada pagi ini. Jadi untuk itu kita mengalu-alukan bagi para penonton yang mungkin mempunyai sebarang persoalan ataupun kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 881677, atau paling mudah juga boleh menerusi aplikasi WhatsApp 011 1233 6480. Dan anda juga boleh terus ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton kami menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan seperti biasa juga kita bersiaran serentak menerusi TV3 dan TV9. Dan di TV9 kita akan lanjutkan siaran tambahan selama 30 minit sehingga jam 8.30 pagi. Jadi terus setia menonton kami sehingga ke hujung rancangan insya-Allah. Dan para penonton dan juga yang berbahagia Ustaz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini, semestinya bersempena dengan hari Khamis 2 Julai 2020 10 Zulkaidah 1441 Hijrah, kupasan topik yang semestinya dinanti-nantikan terkhusus buat seluruh para wanita di seluruh dunia, khususnya bagi kita yang merindui susuk tubuh yang cukup mulia, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin. Dan untuk permulaan topik pada pagi ini, saya menyerahkan kepada yang berbahagia Ustaz untuk mukadimah. Falyatafadhal mashkur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairu ma uhayyikum bihi tahiyatul Islam wa tahiyatul Islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Syukran jazilan Ustaz Anas. Hadirin penonton yang dirahmati Allah, berbicara seorang yang sangat mulia, dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, punyai keimanan yang benar sehingga disebut dengan As-Siddiqah binti As-Siddiq. As-Siddiqah yang benar keimanannya merujuk kepada Sayyidatuna atau Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, anak perempuan kepada As-Siddiq, orang yang membenarkan apapun yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyiduna Abdullah, iaitu Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Juga digelar dengan Al-Atiqah binti Al-Atiq, yang dibebaskan oleh Allah daripada cemuhan, daripada fitnah. Dalam hadithul ifk yang kita tahu, anak perempuan kepada yang dibebaskan oleh Allah daripada kesyirikan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kalau dibicarakan orang yang mulia, Ustaz Anas dan hadirin sekalian, dimanapun,
kata guru kepada Imam Syafi'i, Al-Imam Sufyan bin Uyainah, "Inda dzikri salihin tanzilur rahmah." Ketika disebut nama orang salih, maka turunnya rahmat. Alhamdulillah, kita berbicara hari ini tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang sangat mulia, yang kalau Sayyidatina Khadijah, Allah Azza wa Jalla bagi salam padanya. Allah. Kalau Sayyidatina Aisyah, malaikat Jibril bagi salam padanya. Allahu Akbar. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Sayyidatina Aisyah, ya Aish. Ini satu panggilan kepada Sayyidatina Aisyah. Di samping kita tahu nama beliau Aisyah, satu lagi panggilan manja Nabi, ya Aish. Aish maksudnya kehidupan. Kerana Sayyidatina Aisyah dengan akhlaknya, dengan pengorbanannya, kebersamaannya bersama dengan Nabi, itu menghidupkan dirinya dengan keimanan dan menghidupkan, memberikan keceriaan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza Jibril yuqri'uki assalam. Wahai Aisyah, ini malaikat Jibril bagi salam padamu. Allahu Akbar. Kalau orang yang mulia dan terhormat, ustazlah katakan guru kita, sampaikan salam je. Kita jadi seronokkan Nazna. Berbunga-bunga. Berbunga-bunga. Siap bawa dalam diary lagi kita. Ini kan pula Sayyidina Jibril alaihi salam, ketua kepada seluruh para malaikat. Ini menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Secara khusus, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh Sayyidina Amr ibn al-As, "Ayyun nas ahabbu ilaik?" Siapakah orang yang paling engkau cintai? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, Aisyah. Orang itu Sayyidatina Aisyah. Minar rijal, di kalangan lelaki, tadi kan di kalangan perempuan, abuha, iaitu bapaknya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Bayangkan, seorang yang dicintai oleh Nabi, anak kepada orang yang dicintai oleh Nabi, bertembung kecintaan itu. Dan dicintai oleh orang yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Sudah pasti keduanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadlu Aisyata 'ala nisa, lebihnya istimewanya Sayyidatina Aisyah ke atas perempuan-perempuan keseluruhannya, ka fadli tharid 'ala sa'iri ta'am, seperti mana makanan namanya tharid dibandingkan dengan makanan yang lain. Hebatnya tharid ini daging yang sedap dibuat kuah dan diletakkan dekat roti. Itu makanan paling terkenal dan paling hebatlah, paling lazat untuk orang Arab ketika itu. Masya Allah. Nak menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, yang juga dipanggil Ummul Mukminin, Ummahatul Mukminin. Ini gelaran ini bukan semua orang dapat. Dan yang menggelarkannya ini siapa? Allah Azza wa Jalla. An-Nabiyyu awla bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih mulia, boleh lebih berhak daripada orang mukmin, daripada dirinya sendiri orang mukmin tadi, dan isteri-isteri baginda adalah mak-mak mereka. Kalau dipanggil mak, maka ini sangat mulia kedudukan ibu, banding dengan ayah saja sudah mulia, ini kan pula dengan wanita yang lain. Satu, yang kedua, mulianya ini sehingga terbawa walaupun selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh menikahi mereka kerana, mohon maaf, tidak ada orang yang boleh menikahi ibunya sendiri. Nak menunjukkan kemuliaan itu berpanjangan sampai bila-bila. Lahir di Makkah 4 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam dilantik menjadi rasul. Nabi dilantik menjadi rasul umur 40 tahun. Bermakna 4 tahun sebelum itu. Ketika umur Nabi 36 tahun. Lahirlah 36 tahun betul. Lahirlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Maksudnya beza umurnya berapa? 36 tahun. Jauh beza umurnya itu. Dan memeluk Islam sejak kecil, sejak masuknya Islam oleh orang yang pertama di kalangan lelaki dewasa, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dipanggil Ummu Abdillah walaupun beliau tidak punya anak.
beliau masya-Allah ini juga satu tauladan untuk perempuan di luar sana yang barangkali diuji oleh Allah hatta sampai meninggal tidak punya zuriat. Tenang sahaja, sebab ini orang yang mulia ini, ahli syurga ini pun tidak punya anak, tetapi digelar kunyahnya dipanggil dengan Ummu Abdillah. Abdillah di sini maksudnya Abdillah ibn Zubair, iaitu anak kepada Sayyidatina Asma. Asma adik-beradik kepada Sayyidatina Aisyah. Jadi biasanya orang kalau panggil nama dengan kunyah Ummu ataupun Abu, menggunakan nama itu bermakna anak dia. Tapi ini tidak. Kerana kasihnya kepada Sayyidina Abdullah ibn Zubair ibn Al-Awwam, maka digunakan nama Ummu Abdillah ini. Kenapa baginda guna begini? Sebab Nabi suka memberi kunyah kepada para sahabat. Contohnya Sayyidina Abu Bakar yang bernama Sayyidina Abdullah, Nabi panggil Abu Bakar kerana punyai gadis yang bernama Sayyidatina Aisyah. Jadi Abu Bakar bapa kepada gadis. Ketika lain ulama mengatakan kerana cepatnya Sayyidina Abu Bakar menerima Islam, tidak seperti sahabat lain menunggu-nunggu dulu, berfikir-fikir dulu. Tidak, Sayyidina Abu Bakar dengan cepat menerima Islam, lalu dipanggil Abu Bakar. Bakar maksudnya cepat, laju dan pantas. Lalu digelar oleh Nabi, engkaulah bapa cepat, laju dan pantas. Sebab itu dipanggil Abu Bakar. Naam. Beliau ini seorang yang sangat cantik sekali, Masya Allah, dan seorang yang sangat cerdik. Dari segi perwatakan, orang yang sangat cantik, luar biasa, kulit putih kemerah-merahan, mohon maaf, menunjukkan cantiknya itu. Sehingga ketika dipuji oleh Nabi dan ketika merasakan malu, merah pipinya. Sehingga dipanggil Humaira. Ini merah yang asli ni, kerana cantiknya itu. Bila dipuji Nabi, jadi sebegitu. Sehingga Nabi memanggil beliau dengan Ya Humaira. Ketika lain Nabi mengatakan khudhu nisfa dinikum min Humaira. Ambil sebahagian agama kamu daripada Humaira ini. Di ketika lain dipanggil Aish yang kita sebutkan tadi itu kerana memberi kehidupan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah mengatakan, pernah aku membaca surah Taha. Taha, Allah yang mengetahui, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Quran itu untuk kamu menjadi orang yang, maaf bahasanya, orang yang celaka. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la syaqiti ya Aish. Kamu tidak akan celaka, kamu tidak akan rugi wahai Aisyah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha menempatkan dirinya di kalangan orang yang paling afdal selepas Sayyidatina Khadijah Al-Kubra. Kita sebutkan ini kalangan orang-orang yang mulia, tetapi Sayyidatina Khadijah itu dibandingkan lebih mulia. Sebab Allah Azza wa Jalla bagi salam pada Sayyidatina Khadijah. Kalau Sayyidatina Aisyah, Malaikat Jibril alaihi salam. Sayyidatina Aisyah orang yang banyak meriwayatkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Ajaran Islam kan datang daripada dua sumber, iaitu Al-Quran. Tidak lengkap Al-Quran, maksudnya Al-Quran memang lengkap, tapi penerangan Al-Quran itu kalau tidak datang daripada hadis. Dan hadis itu mesti sumbernya sahih. Dan yang meriwayatkan hadis itu mesti orang yang fiqh. Dan paling tahu tentang hal ehwal yang berlaku di rumah Nabi. Di luar boleh sahaja sahabat melihat. Tetapi yang berlaku di rumah Nabi, bagaimana Nabi makan, Nabi tidur, Nabi berbicara, hatta di dalam rumah Nabi hal suami isteri. Siapa yang paling tahu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau isteri Nabi yang paling faqih. Antara sebabnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas asar akan pergi ke setiap rumah isteri Nabi. Pergi rumah Sayyidatina Saudah, apa khabar, apa keperluan yang tidak cukup, semuanya okey, akan pergi ke sebelah pula. Dan Nabi akan berhenti di rumah yang isterinya malam itu menjadi giliran. Sejarah menyebutkan setiap hari Nabi begitu. Sayyidatina Saudah kerana kahwin dengan Nabi ketika umur 65 tahun, 66 tahun, beliau tahu Sayyidatina Aisyah madunya
itu muda. Lalu beliau katakan, malamku, giliranku, aku bagikan kepada Sayyidatina Aisyah. Karena itu, di ketika Zaujatu al-Mu'minin, isteri-isteri Nabi mendapat hanya satu giliran malam, Sayyidatina Aisyah selalunya mendapat 2 malam. Karena itu, beliau selalu melihat hal ehwal Nabi, menjadikan beliau paling faqih dan paling tahu tentang hal ehwal yang berlaku dalam keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Bila mana mendengar tentang mukadimah tentang bagaimana susuk tubuh yang mulia Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, satu perkara yang cukup menjentik hati kita tentang peribadi dan juga akhlak, yang mana mudah-mudahan topik dan juga perbincangan kita pada pagi ini memberi satu gambaran yang cukup jelas. Inilah satu susuk tubuh yang perlu kita idolakan dan juga kita inspirasikan dalam kehidupan kita. Dan seperti mana yang disebutkan oleh bagi ustaz, banyak lagi yang kita akan bicarakan. Tapi kita berehat seketika untuk kita beri laluan untuk kita perbincangan lebih lanjut selepas ini. InsyaAllah kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Alhamdulillah, masih lagi dalam perbincangan topik yang cukup istimewa, iaitu istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin kita. Dan seperti mana yang kita maklum, kita masih lagi berbicara topik yang cukup istimewa ini bersama yang berbahagia Ustaz Muhaddir Haji Jul. Dan untuk mukadimah seperti tadi, kita telah mendengar sedikit perjalanan ringkas dan juga sedikit latar belakang peribadi dan juga beberapa perkara penting yang perlu sama-sama kita hayati tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan semestinya perbincangan pada pagi ini cukup menarik Ustaz, kerana anak saya sendiri pun yang kedua ni pun nama Aisyah Humairah juga. Allah menumpang keberkatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan mengalir dalam diri dan juga kehidupan beliau insya-Allah. Dan seperti mana Ustaz kita maklum tentang perkahwinan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tapi sebelum tu sebelum kita nak pergi kepada soalan yang cukup menarik ini Ustaz, mungkin di awal ini bagaimana zaman permulaan ataupun zaman kanak-kanak beliau, apa yang dilalui yang mungkin boleh dijadikan iktibar dan juga pedoman kepada kita sedikit Ustaz. Nah, Allahumma hidayatan lis-shawab. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha tumbuh dan membesar daripada keluarga yang sangat menjaga agama. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu memang cukup terkenal, walaupun sebelum keislaman beliau sebagai seorang pembesar dan seorang pedagang, dan tidak ada yang didengar daripada beliau diriwayatkan sesuatu yang tidak elok. Sama juga dengan isterinya. Jadi kerana itu, kanak-kanak yang membesar daripada keluarga yang terhormat sudah pasti nanti akan mendapat didikan yang baik. Di ketika itu memang masyarakat Arab dalam keadaan yang kurang menghormati anak-anak perempuan. Sehingga disebutkan siapa sahaja yang melahirkan anak perempuan, dhallat wajhuhu, akan menjadi mendung mukanya itu, merah padam dan kurang seronok. Sebab nantinya tradisi ketika itu anak perempuan itu, mohon maaf, akan jadi seperti mainan. Malah ada yang namanya nikah, walaupun sudah bernikah, tetapi maaf boleh dia gauli oleh 10 lelaki. Ketika nanti bila sudah melahirkan anak, yang perempuan tadilah yang punya senarai nama 10 orang tadi itu akan mengatakan, anak ni anak hang, anak kamu. Kerana mungkin hidungnya macam dengan lelaki dan sebagainya. Itu tidak terhormat.
tetapi tidak kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha yang dijaga oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Dan beliau memang dijaga sejak kecil oleh Allah Azza wa Jalla, tidak berkawan dengan orang yang sembarangan, sehingga dikawal oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dengan kawalan yang sebenarnya itu adalah pilihan Allah Azza wa Jalla. Sebab nanti kita berbicara bagaimana ketika Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah, sudah dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla bahawa yang nanti menjadi bakal isteri baginda adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Bermakna seperti mana Allah mempersiapkan Sayyidatina Khadijah dengan At-Tahirah di zaman jahiliyah juga, penzinaan itu berleluasa, tetapi beliau menjaga dirinya, maruahnya dengan At-Tahirah itu, begitu juga tidak berzina maksudnya, begitu juga Allah menjaga bakal isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dikatakan zaman kanak-kanak bermain anak patung, berlari sana sini, itu biasa sahaja. Normal sahaja. Sehingga ajib ketika kahwin dengan Nabi, riwayat yang kuat mengatakan 6 tahun umurnya masih juga lagi bermain anak patung. Dengan kawan-kawan yang lain. Sehingga ada patung yang dimainkan oleh Sayyidatina Khadijah itu seperti kuda yang bersayap. Ada patung yang dimain itu setelah kahwin dengan Rasulullah SAW. Dan bermakna zaman kanak-kanak itu tetap juga perasaannya masih sama, tinggal lagi tumbesaran dan pemikiran Sayyidatina Aisyah itu luar biasa dibandingkan dengan yang lain, sehingga Allah Azza wa Jalla memuliakan beliau lebih daripada yang lain, dari segi kecantikan, dari segi keluarga yang terhormat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dan dari segi akhlak yang sangat mulia dan kecerdasan yang cepat menangkap sesuatu. Sehingga dikatakan kekuatan hafazan beliau walaupun masa kecil itu seperti Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Abu Hurairah, beliau sami'tu, tidak pernah aku mendengar sesuatu melainkan aku akan menghafazkannya. Sama dengan Sayyidatina Aisyah walaupun masa kecil. Itu antara kelebihan yang jarang didapati oleh anak-anak kerana tarbiyah daripada kedua orang tua. Allahu Akbar. Kita ingin menarik perhatian dengan soalan yang pertama terlebih dahulu yang bagi Ustaz yang datang daripada sahabat kita, Sahziatul Sidik menerusi Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya, bagaimanakah pertemuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka berkahwin? Apakah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tertarik dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjadikan isteri baginda sallallahu alaihi wasallam? Mohon perkongsian ilmu daripada yang berbahagia Ustaz. Sekian, terima kasih. Sebelum itu Ustaz, hari ini kita diuji dengan serangan-serangan pemikiran yang pelbagai pada hari ini, dengan pemikiran-pemikiran yang mungkin dengan ada teknologinya pada hari ini, dunia tanpa sepadan, dan tidak sedikit juga artikel yang dikeluarkan untuk melakukan penghinaan kepada kita, khususnya serangan peribadi kepada susuk tubuh sebagaimana Nabi SAW, isteri-isteri baginda. Jadi untuk memperbetulkan salah faham itu juga Ustaz, dan juga untuk para penonton yang mengikuti pada pagi ini, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan oleh bagi Ustaz. Baik. Khusus sebelum menjawab soalan tadi itu, khusus seperti yang ditanya oleh Ustaz Anas tadi itu, memang ini tidak lekang daripada lidah-lidah dan tulisan-tulisan orang-orang yang tidak menyukai Sayyidatina Aisyah dan keluarganya. Sebenarnya tidak juga menyukai baginda Rasulullah SAW. Hatta dalam kelompok yang namanya Islam sendiri, di luar Islam itu memang biasa. Mohon maaf, kita bagi contoh di kalangan orang Syiah sendiri. Itu sebahagian ulama mengatakan masih lagi dalam kelompok Islam, kalau tidak yang gulat, yang tidak melampau. Tetapi dari segi penerimaan mereka kepada Sayyidatina Aisyah itu sangat tidak baik sekali. Kerana permusuhan mereka, ketidaksukaan mereka kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan Sayyidatina Hafsah, kerana permusuhan, ketidaksukaan mereka kepada Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi kerana itu yang selalu kita dengar orang-orang yang tulisan-tulisan yang tidak baik mengatakan kenapa Nabi kahwin dengan seorang budak yang berumur 6 tahun begitu. Ada riwayat mengatakan 7 tahun.
Kalau kita melihat dari segi kawasan persekitaran ataupun faktor geografi dengan kemanusiaan, itu tidak harus kita samakan. Nah, dari segi fizikal sahaja kita lihat dengan orang Arab dan orang Europe contohnya. Kita masya-Allah di dunia Malay Archipelago ini halu-halu orangnya masya-Allah. Nah, banding dengan mereka sama umur darjah 6 tu dia macam mak orang. Pasal dia besar badan. Masya-Allah. Yang lelaki pun sama juga. Nah, tetapi harus kita bezakan dari segi kecerdasan dan tubuh badan tadi itu. Orang Arab cepat matang dan dengan apa yang berlaku itu cepat mereka itu lebih dewasa. Saya bagi contoh. Perkahwinan awal dalam masyarakat Arab ketika itu bukan suatu yang mengaibkan. Malah mereka kahwin seawal umur 6 tahun itu sudah biasa. Betul. Sahabat yang kita sebutkan tadi, Sayyidina Amr ibn al-As. Nah, beliau beza dengan anaknya. Anaknya siapa? Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As. Bezanya berapa? Nah, 11 tahun. Pok dengan anak beza 11 tahun. Macam kawan saja. Cuba bayangkan. Bermakna paling awal beliau kahwin umur 10 tahun. Lelaki tu. Pasal beza dengan anak 11 tahun. Mak lagilah muda. Nah, kerana itu tidak ada di kalangan orang Arab Quraisy walaupun musuh Nabi tidak ada merendah-rendahkan Nabi dalam soal kahwin muda. Pasal depa pun kahwin muda. Kahwin pula bukan seorang, kadang-kadang 10 orang, 20 orang. Nah, ketika itu nanti kita melihat pensyariatan kahwin Nabi itu dan dihadkan kepada 4 itu punya rahsia yang sangat besar. Nah, kerana itu ketika kita menghukumi sesuatu, kita mesti melihat faktor geografi, faktor kemanusiaan, faktor persekitaran sehingga kita adil dalam menghukum. Dalam dunia Melayu kita sendiri pun ada mak ayah kita dulu kan Nas, habis darjah 6 dah kahwin. Almarhumah Mak Zaya darjah 6 dah kahwin. Pukul 12 tahun. Kita masya-Allah kan beza dari segi keyakinan pun zaman orang zaman dulu. Allahu Akbar. Tak kira tak takut buat rezeki. Zaman lah nak kena ni dulu, nak kena ada ni. Lagu tu nah. Jadi itu kita ambil keseluruhannya supaya kita melihat dan mengadili sesuatu itu dengan benar, tidak terus kita samakan dengan kita. Saya bagi contoh saja. Hafalan. Cuba zaman lah ni dengan zaman dahulu. Saya hidup Sayyidina kita ambil zaman ke bawah sedikit. Guru kepada Imam Malik, Al-Imam Az-Zuhri. Al-Imam Az-Zuhri itu, subhanallah, beliau sebut, apa yang aku dengar sekali, aku tak lupa lah sampai bila-bila. Sampai satu ketika, beliau berjalan di pasar, tutup ni dulu. Tutup telinga. Biasanya apa yang dengar lagu semua, duk apa nanti lagi. Nak kata kemah. Zaman kita ni lagu mana? Sama physically, sama. Tapi ya Allah, dah mengapai dah ni. Alhamdulillah elok, esok lupa lagi. Dia faktor-faktor sebegini sangat perlu untuk kita study, melihat kesesuaian ketika itu. Dari segi perkahwinan tadi, ini satu sangat baik. Bagaimana bertemu keduanya, itu adalah daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dari segi perjalanan sejarah, Nabi dengan bapa kepada Sayyidatina Aisyah memang kawan baik. Nah, sebelum diangkat jadi Nabi dan Rasul pun memang tahu. Memang sudah mengenal. Nah, tambah lagi perkahwinan ini bukan sebarang ni. Ini datang daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalam Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Muslim disebutkan, Nabi bercerita kepada Sayyidatina Aisyah, sebelum aku bertemu denganmu 3 malam berturut-turut. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari 2 malam berturut-turut mimpi Nabi benar ya. Malaikat Jibril bawa sosok tubuh yang mulia tapi ditutup dengan sutra yang berwarna putih. Ketika dibuka, rupa-rupanya kamu. Siapa? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, sehingga Nabi mengatakan, "Iyyaku hadza min indi rabbi, indillah yumdih." Kalaulah ini datang daripada Allah, memang pasti daripada Allah, yumdih, Allah akan laksanakan. Bermakna ini datang daripada Allah dan akhirnya menjadi isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini wahyu. Ini wahyu. Bila wahyu hanya diketahui oleh
Yang Maha mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu perkahwinan ini bukan atas dasar mohon maaf nafsu dan sebagainya, tidak. Kalau dikatakan nafsu, Sayyidatina Aisyah seorang sahaja isteri baginda yang bikran, yang gadis. Yang lain adalah janda keseluruhannya. Termasuk Sayyidatina Saudah tadi itu, umur 65 tahun, 66 maukah orang zaman lah kahwin dengan umur 65 66. Karena itu bukan atas dasar mohon maaf hawa nafsu, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Semestinya bila mana kita menelusuri tentang peribadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, tidak lain dan tidak bukan mewarisi keindahan akhlak bapanya sendiri, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan berikutnya Ustaz, kita dengan izin kita raikan lagi soalan daripada sahabat kita di WhatsApp yang bertanya. Assalamualaikum Ustaz Daim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pernah rasa terbakar api cemburunya bila mana merasakan yang dirinya dibandingkan dengan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik dan membimbing isterinya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha agar tidak terlalu cemburu mengatasi emosinya? Terima kasih. Mohon penjelasan daripada Ustaz. Kak Zah dari Cenur Pahang bertanya Ustaz. Dipersilakan. Masya-Allah. Soalan yang sangat baik. Allahumma hidayatan lis-shawab. Cemburu seseorang kepada seseorang itu lumrah sahaja atas nama manusia, maka ini atas faktor manusiawi. Nabi pun begitu juga, tapi cemburu yang baik, yang positif. Dan ini disebut di dalam hadis, ada 5 hadis Sayyidatina Aisyah cemburu. Antaranya cemburu dengan Sayyidatina Khadijah. Kenapa cemburu itu? Satu, memang naluri biasa sebagai seorang insan. Yang kedua, ingin memenangi hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tak nak suami alihkan perhatian kepada orang lain. Begitu bukan membenci, tidak. Orang yang cemburu tidak semestinya membenci. Kerana apa? Mungkin takut perhatian suami akan lebih orang lain. Begitu saja. Sebab beliau sendiri tahu Rasulullah SAW adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berbuat sesuatu pasti datang daripada Allah Azza wa Jalla. Ketika Sayyidatina Khadijah dibagi perhatian lebih hatta selepas kewafatannya, sehingga apabila datang seorang datang lalu Nabi memuliakan sangat-sangat dalam kehadiran Sayyidatina Aisyah, dan Nabi bagi tahu kepada Ummahatul Mukminin, tolong ikramkan wanita ini. Ada 2 orang. Dibagi makan dan dimuliakan dan sebagainya. Kembali balik ditanya, siapa kedua itu ya Rasulullah? Lalu kata Nabi SAW, seorang itu adalah adik Sayyidatina Khadijah dan yang kedua kawan dia yang selalu rapat dengannya. Ya Rasulullah, itu situ cemburunya itu. Kenapa harus lagi mengingatkan seseorang yang sudah tua, sebab beliau meninggal umur agak lanjut, ya, Sayyidatina Khadijah, yang sudah berada di dalam tanah, sedangkan engkau telah diberikan oleh Allah yang lebih baik daripada, merujuk ke diri dia sendiri. Lalu Nabi SAW begini menenangkan yang soalan tadi itu, tidak wahai Aisyah, sesungguhnya Khadijah itu yang membantuku ketika orang lain tidak membantuku. Yang beriman denganku ketika orang lain tidak beriman denganku. Yang ini tidak ada pada isteri-isteri yang lain, mengurniakan anak-anak kepadaku ketika isteri-isteri yang lain tidak mengurniakannya. Jadi maksudnya begini, ketika Nabi menghadapi cemburu Sayyidatina Aisyah, tidak dengan marah-marah, tetapi diberikan suatu penerangan. Ini juga hikmah dalam dakwah Nabi, dibagikan penerangan apa? Sehingga dibagikan satu comparison yang lebih pada Khadijah, Sayyidatina Khadijah, tidak ada pada yang lain, sehingga akurlah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Begitu Nabi dalam menyingkapi perasaan cemburu, itu biasa sahaja. Hatta isteri-isteri lain pun pernah juga cemburu. Sehingga Nabi SAW pun bagi tahu juga, nak tunjukkan di sini
tidak mengapa cemburu, tapi jangan sampai ke arah yang negatif. Nah, dan suami pula kena terangkan, jangan marah-marah seperti mana Nabi menerangkan kepada isteri-isteri lain yang cemburu juga. Nanti kita akan lihat. Salah satu keistimewaan Sayyidatina Aisyah adalah wahyu turun ketika beliau berada dalam selimut dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ada kaitan dengan cemburu tu, tapi kita akan masuk nanti pada keistimewaan Sayyidatina Aisyah, insya-Allah. Allahu akbar. Sebagaimana yang berbahagia Ustaz sebut tadi, sebenarnya itulah secara asasnya psikologi dalam perkahwinan Ustaz. Sebenarnya yang kita mencari yang selain daripada Islam, sebenarnya itulah hakikatnya. Kalau kita faham bahawa itulah yang terbaik yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan berjaya kalau kita teladani dan juga kita inspirasikan kehidupan rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semestinya banyak lagi yang akan kita bicarakan Ustaz dan juga sidang penonton. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah biar tanyalah Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Alhamdulillah, masih lagi terus setia bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kita masih lagi dalam membicarakan topik yang cukup istimewa, iaitu dalam bab sirah istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha Ummul Mukminin bersama yang berbahagia Ustaz Muhaddir Haji Jul. Dan bagi anda para penonton yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada yang ingin mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 18881677 atau menerusi WhatsApp di 0112336480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan bagi anda yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk tekan butang kongsi, sebar luaskan, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan para wanita pada hari ini perlu kembali menginspirasikan satu idola yang cukup hebat, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam menjadikan kehidupan kita ini tersusun berpandukan kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita lihat serangan-serangan yang pelbagai datang untuk menjatuhkan para wanita, khususnya umat Islam dalam negara kita pada hari ini, dan perlu kita bangkit dan kita sedar bahawasanya inilah idola yang perlu kita sama-sama ceritakan dan juga kita kisahkan kepada anak-anak generasi kita pada hari ini. Mudah-mudahan menjadi kebaikan kepada kita insya-Allah. Dan yang bagi Ustaz, kalau sebentar tadi kita sambung tentang kisah cemburunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, mungkin ada sambungan kisahnya tentang bagaimana tentang wahyu yang disebutkan oleh yang bagi Ustaz sebentar tadi insya-Allah. Allahumma hidayatan lis-shawab. Soalan yang sangat baik. Kita sambung sedikit tentang cemburu tadi itu. Malah Sayyidatina Aisyah sendiri cemburu pada yang lain, tapi di ketika yang lain, isteri-isteri yang lain cemburu pula pada beliau. Kenapa? Sebab Sayyidatina Aisyah ini luar biasa dengan akhlaknya itu. Sehingga orang kalau nak bagi hadiah dengan Nabi, tunggu dulu. Bila giliran Nabi di rumah Sayyidatina Aisyah. Kalau di rumah hak lain, mereka tak apa nak bagi. Sehingga sekumpulan isteri-isteri Nabi jumpa dengan Ummu Salamah. Bagi tahu, ni sama madu nak, wahai Ummu Salamah, kami dok tengok, lebih kurang bahasa kita bagi mudah nah. Kami dok tengok orang ni kalau kata nak bagi hadiah pada Nabi, cukup kalau giliran di rumah Sayyidatina Aisyah. Pilah habaq kat Nabi, kami pun nak dapat sama, nak dapat kebaikan yang sama. Itu yang kata cemburu yang baik. InsyaAllah khair. Ketika ada kesempatan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Ummu Salamah mengkhabarkan apa yang dibagi tahu oleh kawan-kawan yang lain, isteri-isteri yang lain. Nabi dengar tapi tak berapa nak jawab. Nabi dengar tak berapa nak jawab, tu kali pertama. Kali kedua, betul-betul ketika sudah sampai giliran di rumah Sayyidatina Ummu Salamah. Ini lebih lagi mudah berbicara sebab ya berada di rumah sendiri sama juga. Nabi dengar. Sebab Nabi bila dengar orang, Nabi dengar lagu ni. Macam saya berbicara dengan sana. Tengok lagu ni. Idzal tafata faltafata bi kulli jasadi. Dalam kitab Syama'il kita belajar, Nabi kalau beralih terus the entire body Nabi, itu tanda akhlak. Begitu. Tapi Nabi tak berapa nak jawab. Maksud kata dengar saja.
Kita pun rasa pelik nah bila kita cakap orang tak jawab. Nah, tapi ada ketika ada benda yang perlu kita muhasabah. Kali ketiga tanya lagi. Allah. Nah, bila kali ketiga ini ditanya, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Umma Salamah, wahai Umma Salamah, la tu'dhini fi Aisyah, janganlah kamu sakiti saya kerana Aisyah. Kenapa? Fa innahu wallahi, kerana demi Allah, ma nazala alayya al-wahyu, tidak ada turun wahyu pada saya, wa ana fi lihafi imra'atin, aku berada di dalam selimut bersama dengan seorang perempuan, min kunna ghairiha, di kalangan kamu, melainkan dengan Sayyidatina Aisyah. Ni cerita maaf, ni cerita bab selimut-selimut ni maaf nah, perkara yang berada dalam keadaan yang tidak biasa. Turun wahyunya ketika dalam peperangan, ketika di rumah, ketika dalam beribadah. Tapi ini turun ketika bersama satu selimut dengan isteri. Bukankah satu yang pelik? Itu nak menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah sampai diangkat begitu. Situ kita lihat nah, seperti mana Allah memuliakan anjing Ashabul Kahfi. Maaf ya, dalam hukum fiqh kalau disebut dengan khizir, dengan anjing, itu mughalladhah tu. Hatta keturunan keduanya, hatta benda hak keluar daripada keduanya. Nah, tapi kerana kemuliaan Ashabul Kahfi, Allah memuliakan anjing ini, disebut Ashabul Kahfi, disebut juga anjing itu salah yang ikut bersama ketika lari ke dalam gua bersama dengan Ashabul Kahfi. Poin ialah Allah muliakan anjing dengan Allah muliakan mereka, hatta anjing itu dimuliakan. Allah. Dalam hadis begini pun, berada di dalam selimut itu kan perkara yang pelik, itu perkara janggal, tapi dimuliakan oleh Allah sampai wahyu turun, menunjukkan orangnya sangat luar biasa. Allahu Akbar. Satu perkara yang cukup menginspirasikan kita, gitu, Ustaz. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan pemanggil yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan Nai, apa khabar? Alhamdulillah, khabar baik. Mamu, apa khabar Mamu? Mamu pun sihat, alhamdulillah. Kita jauhlah pada penyakit-penyakit. Amin, insya-Allah. Selamat penyakit ini. Insya-Allah Tuhan. InsyaAllah, silakan Mamu soalan. Dalam soalan Mamu, dalam perang Siti Aisyah masuk perang sama dengan Nabi itu, yang kata umur Siti Aisyah tu berapa dan umur Nabi berapa? Dan tu soalan Mamu yang mau nak tanya ni, pasal apa yang Siti Aisyah jadi yang begitu hebat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu dari Pulau Pinang yang bertanya soalan yang walaupun ringkas tetapi membawa makna yang begitu besar, Ustaz. Kalau hari ini kita ada jururawat kita ataupun frontliner ataupun petugas barisan hadapan, antaranya ialah jururawat, dan di dalam peperangan juga para wanita terutamanya isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam memainkan peranan yang cukup penting dalam rangka perjuangan memartabatkan Islam di sini, dan peperangan dan juga umur Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sedikit Ustaz. Masya-Allah, sangat baik sekali soalan Mamu. Insya-Allah mudah-mudahan Mamu sama-sama kita sihat. Nah, yang penting kita dapat buat amal ibadah. Hatta kalau sakit pun dapat juga buat amal ibadah itu untuk kita bawa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayyidatina Aisyah kahwin ketika umur 6 tahun. Bersama dengan Nabi, bukan di Makkah, kahwinnya di Makkah, tapi bersama dengan Nabi satu rumah. Di mana? Di Madinah. Nah, berkumpul pada bulan Syawal 1 Hijrah. Nah, bermakna umur Sayyidatina Aisyah ketika itu adalah 9 tahun. Lagu tu muda sangat-sangat. Nah, cuba bayangkan ketika Nabi wafat, Sayyidatina Aisyah umur 18 tahun. Allah, tingkatan 5. 18 tahun. Dan setelah nak wafat, Sayyidatina Aisyah tak kahwin-kahwin. Masya-Allah, nah sangat setia, memang tak boleh kahwin lah, sebab Ummahatul Mukminin. 40 tahun ini, maaf saja, naluri perempuan siapa yang tak mau kahwin. Nah, tapi bersabar 40 tahun ini diisi sehingga wafat umur beliau 65 tahun. Lalu beliau mengisikan dengan amal ibadah sehingga dalam kitab antaranya kitab Tuhfatul Kiram menyebutkan kanat tasumud dahra. Beliau selalu berpuasa sepanjang dahra, sepanjang tahun. Nah, maksudnya apa? Kecuali 5 hari itulah, hari raya 2 dan hari tasyrik itu. Nah,
Yang kedua, apabila disebut peperangan itu berlaku ketika Nabi di Madinah. Mamu tadi tanya, berapa umur Sayyidatina Aisyah? Secara pastinya peperangan yang diikut oleh Sayyidatina Aisyah, saya tak ingat sekarang apa nama peperangan tu. Tetapi umurnya di sekitar 9 tahun ke 18 tahun. Itu maksudnya umur remaja lagi. Nak tunjukkan satu, beraninya Sayyidatina Aisyah sampai ikut dalam peperangan. Yang kedua, beliau Allah bagi kelebihan pandai mengubat. Mengubat ni dalam peperangan, itu satu kelebihan beliau. Sehingga siapa yang sakit, beliau tahu ni ubatnya, ini lagu mana. Sehingga Nabi pernah sakit juga dan beliau mengubat. Ada satu riwayat menyebutkan beliau membaca suratul Fatihah. Kalau kita baca-bacalah bagi jampi yang boleh dan dibaca sembuh, masya-Allah. Kerana itu Sayyidatina Aisyah itu walaupun umur muda sebegitu, nak ceritanya berani. Kerana ikut dalam peperangan. Umurnya berapa, Mamu? Umur dia sekitar tu, daripada 9 sampai 18, sekitar itulah. Dalam peperangan yang diikut oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Tidak sedikit musafir yang disertai oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan kesinambungan daripada kisah itu, saya ada kisah yang juga berlaku kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana soalan yang diajukan oleh sahabat kita menerusi Facebook ni, Ustaz. Nurul Hidayah Saifuddin bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi. Benarkah Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah difitnah dan dituduh berzina? Wal'azubillah min zalik. Bagaimanakah Siti Aisyah radhiyallahu anha menghadapi tuduhan itu? Bagaimana cara untuk menjadikan kisah fitnah ini sebagai pengajaran terutamanya bagi kaum wanita, dan bagaimana wanita perlu menjaga maruah diri mereka? Sekian, terima kasih Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz. Masya-Allah, soalannya sangat baik. Satu segi kita melihat tuduhan ini setelah berlaku perang Bani Mustaliq, Sayyidatina Aisyah dituduh tak semestinya betul, dituduh na'udzubillah berzina dengan Sayyidina Safwan. Sayyidina Safwan ibn Al-Mu'attal As-Sulami. Satu segi kita melihat tuduhan ini seperti merendahkan martabat. Betul. Tapi sebenarnya hadirin yang dirahmati Allah, ini nak menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha sangat luar biasa. Kenapa? Kelaknya nanti apabila dituduh sebegini, siapa yang membersihkan Sayyidatina Aisyah? Luar biasa. Bukan orang biasa. Hatta bukan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Allah Subhanahu wa taala membersihkan nama Sayyidatina Aisyah dalam surah An-Nur. Nanti dilihat dalam surah An-Nur itu. Allah Azza wa Jalla bersihkan dan mengatakan tidak benar. Malah mengatakan Sayyidatina Aisyah orang yang sangat baik. Dalam riwayat disebutkan Allah akan bagi rezeki kepadanya. Dan Allah Azza wa Jalla memperakui akhlak mulia yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah janjikan keampunan untuknya. Itu kan sangat luar biasa tu. Disebut di dalam surah An-Nur. Harus kita faham, Quran dijaga oleh Allah sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ayat dalam surah An-Nur tentang Allah membebaskan Sayyidatina Aisyah akan tetap ada di dalam itu, bermakna kemuliaan Sayyidatina Aisyah akan berterusan seperti kemuliaan Al-Quran dijaga sampai hari kiamat. Satu. Ayat tentang pembebasan ini selalu dibaca oleh tuan-tuan imam, ustaz-ustaz dalam berceramah. Sampai hari kiamat kemuliaan itu akan disebut-sebut. Orang tak kurang ni Ustaz Anas, orang yang boleh khatam Quran kalau tidak setiap hari pun, katalah dalam 3 hari ataupun 1 pekan ataupun 1 minggu. Setiap hari akan jumpa surah An-Nur dan mengulang-ulang baca. Bukan kita seorang saja yang khatam tu. Berapa ramai dalam dunia ni, begitulah sentiasa dan sentiasa ayat itu dibaca, nak menunjukkan kemuliaan Sayyidatina Aisyah. Bagaimana sikap kita? Satu, rasional sahaja. Sebab yang datang ini datang daripada munafik. Orang munafik akan ada sentiasa pemusuhannya dengan Islam. Satu. Yang kedua, tenang, jangan menggelabah. Sebab sesuatunya itu ada hikmahnya. Yang ketiga, kalau kita benar, kenapa kita harus takut? Kerana itu Sayyidatina Aisyah pernah rasa murung sekejap. Sebab orang ni duk kata, ni duk tengok pelik dan sebagainya. Rasulullah pun ketika itu belum turun wahyu,
terasa terpukul sedikit. Tekanan. Kerana orang berbicara ini kan Sayyidatina Aisyah, isteri baginda, zina pula tu. Kalau setakat kata cakap bohong dan sebagainya, itu barangkali tetapi tidak juga. Sebab apa? Generasi sahabat ini luar biasa. Kata Sayyidina Ibnu Umar, "Ma kunna nakdzibu wa la na'riful kadhiba." Kami tak pernah bohong. Dan bohong tu apa dia? Tak ada. Bohong tu apa dia? Tipu. Tak ada. Itu Sayyidina Ibnu Umar. Ini lagu mana? Sayyidatina Aisyah. Seterusnya, apabila menerima berita tentang sebegini, mauqif kita ialah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Sebab itu, wahai orang-orang yang beriman, Allah pesan ketika datang suatu berita daripada orang fasik, termasuk orang munafik tadi itu, maka fatabayyanu, tabayyun dahulu. Sebab itu Nabi memang rasa sedih, siapa tak sedih, isteri sendiri. Dan jadi ikutan orang, tapi sabar, tidak menggelabah. Akhirnya Allah bagi kemuliaan yang sangat luar biasa, sehingga nanti banyak turun wahyu kerana keluarga Sayyidina Abu Bakar. Kerana Sayyidina Abu Bakar sendiri dan Sayyidatina Aisyah, antaranya turunnya tentang ayat tayammum. Itu kemuliaan yang ada pada Sayyidatina Aisyah. Allahu Akbar. Ustaz, bila mana Ustaz menyebutkan tentang bagaimana tabayun yang perlu dilakukan, terutama disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, bagaimana pula keluarga iaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu menyikapi akan fitnah yang melanda diri anak-anak sendiri yang tercinta iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dan sebenarnya para penonton juga menanti-nantikan jawapan kepada persoalan tersebut, kerana kalau kita, ahli keluarga kita sendiri menerima keadaan begitu dengan tekanan yang diberikan, bagaimana layanan yang sepatutnya dilakukan, dan juga kita nak bersebelah anak kita tetapi dalam keadaan kita juga nak menjaga perasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu. Sedikit Ustaz. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang dididik oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang apapun yang dilakukan oleh Nabi itu adalah benar. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj itu sangat luar biasa, tak diterima oleh akal pun beliau katakan, kalau lebih daripada itu pun aku percaya. Ini pula yang berlaku dalam peristiwa yang ujian sebegini, sama ada Islam ataupun tidak Islam. Sudah pasti Sayyidina Abu Bakar bersabar, tetapi sudah pasti perasaan terpukul. Paling kurang kita terasa, ya Allah. Kalau dah selalu sangat orang sebut tu, perasaan tu betul sebab ramai sangat. Pun begitu tadi. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq beramal dengan ayat tadi itu juga, iaitu tidak mempercayainya. Tetapi dalam masa yang sama, beliau tidak semesra yang dahulu dengan Sayyidatina Aisyah. Ialah perasaan manusia. Kalau betul, contohlah, kalau betul, kamu terima lebih kurang lagu itulah. Jadi mudah-mudahan tidak betul, supaya tidak terasa selesa. Bila ada suara-suara sebegini, kemungkinan ada benar ataupun tidak. Tetapi bila diketahui ini memang datang daripada orang munafik, ia bersabar seperti mana sabarnya Nabi, tetap juga dalam keadaan itu menyebabkan suasana jadi kurang sedap, kurang nyaman, tetapi menunggu wahyu daripada Allah SWT. Maksudnya bersabar dengan ilmu yang nantinya akan ada hikmah. Allahu Akbar. Walau apapun yang kita lakukan, walau bagaimanapun beratnya ujian yang diterima, khusus kepada para wanita, bersama kita terus memelihara maruah dan jati diri kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memelihara kita semua. Dan banyak lagi yang akan kita kongsikan yang bagi Ustaz untuk topik yang cukup istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Saudara, biasakan kehidupan normal baharu, dakwah. Biar tiada Ustaz yang sampaikan, biar tahu jangan keliru. Kembali selepas ini. Alhamdulillah, terima kasih dan terima kasih. Kurang lebih tepat sejam kita bersiaran semestinya dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan kita masih lagi membicarakan topik istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dalam bab pengajian sirah pada pagi ini. Kita bersama yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul. Dan bagi anda yang ingin terus mengajukan sebarang persoalan atau kemusykilan, jangan malu, jangan segan, terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp
di nombor 011-1233-6480 atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami Tanyalah Ustaz TV3. Dan yang bagi Ustaz dan juga sedang penonton, banyak yang telah pun kita bicarakan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang menjadi tonggak perjuangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain yang mulia, ibunda kita, masya-Allah tabarakallah, yang perlu kita jadikan teladan dan juga ikutan terkhusus kepada para wanita pada hari ini insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz dan juga sedang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya, Rahimah Saud. Assalamualaikum Ustaz, dai dan kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Muda dan aktif adalah dua ciri yang jelas yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Soalan saya, bagaimanakah bentuk interaksi yang berlaku antara beliau dengan para sahabat semasa adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, kerana beliau menjadi rujukan hadis oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Jazakallah Ustaz dan Dai, soalan yang cukup baik daripada Puan Rahimah Saud yang bertanya. Ustaz menyebutkan tadi fasa 40 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama tu Ustaz. Mungkin ada sesuatu yang diisi selepas itu dan juga sebelum, iaitu semasa adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama. Naam. Soalan yang sangat baik daripada saudari Rahimah dan sangat kena sekali. Sebab di dalam kitab disebut tentang Sayyidatina Aisyah ini kanat a'lamu zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Aisyah adalah isteri Nabi yang paling cerdas, yang paling pandai. Nah, kalau yang paling afdal tadi siapa? Sayyidatina Khadijah, barulah Sayyidatina Aisyah. Tapi yang paling a'lam, yang paling pandai, Sayyidatina Aisyah. Satu, kerana umurnya muda. Dua, kerana selalu mendapat dua malam giliran banding dengan yang lain. Dan sangat tahu hal ihwal dalam rumah tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini disebutkan di dalam kitab Ya'tiha as-sahabah li talbil ilmi wal hadith. Para sahabat akan datang jumpa dengan beliau untuk menuntut ilmu dan untuk belajar hadis. Kalau dengan sahabiyat perempuan duduk sekali dalam satu ruangan. Kalau bertanya sahabat dengan beliau yang lelaki akan di sebalik tirai begitu, tanpa melihat wajah. Ketika Nabi masih hidup begitu. Ketika Nabi masih hidup, banyaknya Sayyidatina Aisyah bersama dengan muslimat. Sebab kalau nak bertanya soalan agama dengan tentang agama terus kepada Rasulullah SAW sendiri. Tapi lebih interaksi itu kalau ada para sahabat yang nak bertanya dengan Sayyidatina Aisyah, lebihnya selepas wafat. Dan caranya ialah dengan cara tadi itu, di sebalik tabir, untuk bertanya hal ihwal terutama sekali bab faraid dan perkara-perkara dalam rumah tangga, hatta perkara yang melibatkan wanita, haid, nifas, wiladah dan sebagainya. Dan beliau, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, antara yang paling banyak meriwayatkan hadis. Disebutkan beliau meriwayatkan 1210 hadis. Banyak tu. 1210 hadis. Sebiji-sebiji apa yang disebut oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana caranya? Ya, kalau dengan muslimat dalam halaqah sebegitu, kalau dengan yang lelaki di sebalik tirai, yang kebanyakannya adalah selepas wafatnya Rasulullah. 40 tahun itu, subhanallah, digunakan untuk banyak beribadah. Sehingga dalam kitab menyebutkan kanat sawwamatan. Sawwamah itu sirah mubalaghah. Kalau saim, orang yang puasa. Sawwam, orang yang banyak berpuasa. Sama juga naimun, tidak. Orang yang tidak. Nuwam, orang kuat tidak. Gitu, nah? Beliau kanat sawwamatan, orang yang banyak berpuasa. Qawwamatan, qawwamah, kalau ada orang yang bertelaga, berkelahi, beliau yang akan luruskan. Kanat karimatan, orang yang sangat dermawan. Karimah. Pernah subhanallah, beliau selepas kewafatan Sayyidina Rasulullah SAW, Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan ketika itu menjadi gubernur, bagikan kepadanya, dikatakan jumlahnya itu
100,000 dirham. Allahu Akbar. 1 dirham sama dengan harga sekilo daging. Approximately RM30 lah. Sekilo. Ini 100,000 dirham. Masya-Allah. Beliau apa buat? Beliau ambil harta ni, dia suruh pembantu-pembantu tolong bagi. Hak ni sikit, hak ni sikit, hak ni sikit. Sehingga apa Anas 1 dirham pun tak ada. Habis. Kata pembantu beliau, ya Sayyidah, wahai tuan, menunjukkan Sayyidatina Aisyah ketika itunya sudah agak berumur. Kalaulah tinggalkan berapa dirham untuk buka puasa ketika itu, beliau berpuasa, alangkah eloknya. Beliau kata, oh tu noh, pasal apa tak habaq awal? Tak perasan. Kalaulah kamu bagi tahu lebih awal, sudah pasti kita akan bagikan tinggalkan sedikit untuk kita berbuka puasa. Untuk guna buka puasa pun tak ada. Itu nak tunjukkan karimah apa dia? Orang yang sangat mulia dan orang yang sangat dermawan sekali. Pemurah. 2 kali berlaku Anas. Satu lagi saya tak ingat nama seorang sahabat yang memberi 2 uncang. Kalau dikira 150,000 dirham. Main ribu-ribu ni bukan main ratus ribu. Darat mengerti RM10. Berapa ada habis dia bagi kat orang. Kenapa? Sebab beliau ini di samping sawamah, qawamah, karimah, beliau juga zahidah, orang yang zuhud. Sebab apa? Sebab yang dilihatnya bukan kebahagiaan di dunia tetapi kepada akhirat. Sehingga masyhur beliau disebutkan kanat tasumud dahra. Beliau ini orang yang banyak berpuasa sepanjang tahun. Allahu Akbar. Itulah dia. Saya teringat bila mana Ustaz sebut tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, panjang lebar kita membicarakan. Dulu ada seorang guru saya di sekolah, dia pesan, dia kata kalau kita sebut nama kawan kita ni bolehlah panggil kawan-kawan ni macam lebih kurang je, tapi kalau kita sebut nama orang yang mulia, Nabi SAW, para sahabat, isteri-isteri baginda, jangan panggil macam panggil gelaran kawan. Sebab kita kena muliakan mereka sebagaimana yang disebutkan oleh yang bagi Ustaz. Dan mungkin bila banyak sebut tentang adab sedikit Ustaz, kaedah ataupun cara terbaik untuk kita memuliakan mereka, gelaran yang bagaimana yang perlu kita gunakan Ustaz. Sahih, naam. Soalan yang baik Anas, sebab melibatkan adab harus kita lakukan. Pertama sekali ketika mendengar nama para sahabiyah ataupun para sahabat, jangan lupa taradhi. Taradhi ni apa? Radhiyallahu anha. Kalau lelaki perempuan, kalau perempuan radhiyallahu, kalau lelaki radhiyallahu anhu, macam tadilah. Dan harus kita faham hadirin, pangkat taradhi ni Allah yang bagi. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan pangkat taradhi ini lebih tinggi daripada pangkat wilayah. Wilayah ni wali. Wali ni kan ada martabat dia. Ada yang namanya wali autad, ada namanya nujaba, ada namanya rajabiyun, ada namanya wali abdal. Tinggi daripada semuanya ghaus. Ketua pada seluruh wali namanya qutub. Kalau sebut wali qutub tu, itu paling tinggi sekali. Wali mujbir tu cerita lain. Itu cerita wali kahwin. Ni cerita ketinggian kerohanian mereka itu. Paling tinggi wilayah kewalian itu namanya kutub. Hadirin, taradhi lebih tinggi daripada kewalian. Kita nak kata apa lagi nak? Karena itu muliakan mereka. Bila disebut nama mereka, kasih pada mereka. Sayangi mereka, berusaha mencontohi mereka dengan membaca kisah hidup mereka dan meneladani seupayanya apa yang mereka telah tunjukkan. Saya tanya juga sebab bila mana ada anak nama Aisyah Humairah, saya macam bila kadang-kadang bila kita nak marah tu macam fikir nak sebut ni macam nak kena jaga juga ni adab tu Ustaz, sebab bila terbayang perkara sebegitu Ustaz. Jadi mudah-mudahan Allah bimbing kita, Allah beri kekuatan kepada kita dalam mendidik anak-anak insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan panggilan daripada sahabat kita yang telah pun berada di talian pada ketika ini. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Tuan Haji Abdullah, apa khabar? Baik, Tuan. Alhamdulillah. Silakan soalannya. Soalan dia ada 2 lah. Pertama sekali tentang Rasulullah SAW suka bergurau dengan Sayyidatina Aisyah. Macam berlari lah dan berbagai lagi lah. Suka bergurau. Dan lagi satu tentang isteri-isteri Rasulullah SAW. Adakah mereka ini tergolong daripada keluarga Ahlul Bait? Itu saja, terima kasih. Sama-sama, terima kasih Tuan Haji Said Abdullah dari Seremban yang bertanya soalan yang cukup baik.
Dan semestinya Ustaz, bila mana kita menerima soalan juga daripada bukan orang sebarangan, Masya-Allah tabarakallah, kita perlu memuliakan mereka. Dan gurauan jenaka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama isteri baginda terutamanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan juga tentang bagaimana perihalnya Ahlul Bait. Sedikit Masya-Allah, Tuan Sayyid Abdullah kita, soalan yang sangat baik. Seni dalam rumah tangga untuk mengukuhkan hubungan keduanya, salah satunya bergurau senda. Lebih daripada itu, bukan bergurau senda sahaja, bermain sama-sama. Pernah Nabi dan Sayyidatina Aisyah berlumba. Ketika itu Nabi sedikit berisi. Jadi Nabi tidak gemuk, tidak. Sebab dada Nabi dengan perut Nabi sama. Kerana sama. Dia tak naik. Naik itu gemuk. Dia dada dengan perut dia sama. Dia bila ayak turun dia floss, dia tak naik atas. Jadi bila berlari, masya-Allah, kalah Nabi. Sebab Sayyidatina Aisyah berlari laju dulu. Masya-Allah. Di ketika yang lain, Nabi berlari, dan ketika itu Sayyidatina Aisyah sedikit juga berisi. Menang Nabi. Masya-Allah. Apa kata Nabi? Ya Aish, ni wahai Aisyah, ini hak menang ni. Ni balai hak kalah hari itu. Hak menanglah ni, hak kalah hari itu. Boleh sampai taraf tu. Nak tunjukkan apa ni, bukan setakat gurauan senda, tetapi dipraktikkan juga dalam keadaan seperti itu. Jadi silakan sahaja, ini seni dalam hubungan rumah tangga. Baik. Yang kedua tentang Ummahatul Mukminin, apakah mereka itu dipanggil Ahlul Bait? Naam, secara pasti mereka juga Ahlul Bait. Inilah beza kita dengan orang Syiah. Kita mengatakan Ahlul Bait itu seperti yang disebut oleh para masyayikh kita dan para imam. Ahlul Bait itu keluarga Nabi keseluruhannya, termasuk Zaujatul Mukminin. Zaujat An-Nabi ay Ummahatul Mukminin keseluruhannya adalah Ahlul Bait yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika Nabi mengatakan ahibbullah lima yaghzukum bihi min ni'amih. Cintailah aku, cintailah Allah atas nikmat yang mencurah diberikan kepada kamu. Wa ahibbuni li hubbillah. Cintailah diriku sebagai tanda cinta kepada Allah. Jangan lupa. Wa ahibbu ala baiti li hubbi. Cintailah ahli keluargaku, termasuk Ummahatul Mukminin, isteri-isteri Nabi. Itu tanda cinta kepada kamu kepadaku. Karena itu ada seorang syekh yang alim, Anas dan penonton. Beliau bernama Dr. Omar Hashim. Masih hidup sekarang. Agak berumur. Orang yang menghafaz Sahih Bukhari. Masih ada sekarang di Universiti Al-Azhar. Beliau ketika beliau mengungkapkan Ahlul Bait ini termasuk isteri-isteri Nabi, beliau mengatakan, qala liqailun ra'aituka tahwa ala taha wa da'iman tartajihim kan haqqan 'alaika an taqdi al-umrah madihan fihim wa fi man yalihim. Qultu madha aqul wal kaunu turran yastamiddu al-ata'a min aydihim ayyu ma'na lil madhi minni wa qad jaa al-kitabul azizu bil madhi fihim. Ana, kata beliau, la astati'u amdahu qauman kana Jibrilu khadiman li abihim. Tak boleh saya nak memuji lebih-lebih sangat. Maksudnya tak mampu, bukan tak boleh, tak mampu. Malaikat Jibril sahaja menjadi khadam kepada datuk mereka Nabi. Jadi muliakan Ahlul Bait termasuk isteri-isteri Nabi, itu tanda memuliakan Nabi. Memuliakan Nabi bermakna memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Saya pernah ada sejarah peribadilah bila mana kita kan selalu macam mak kata bagi sedekah ni kat orang. Jadi bila sampai pada satu keluarga ni, saya bagi dia tak nak terima. Jadi saya macam menumpahnya, kenapa dia tak nak terima? Saya kata, ni mak bagi sedekah. Rupanya dia kata kami tak boleh terima sedekah, kami terima hadiah aja. Jadi satu ilmu yang baru kepada saya, Ustaz. Mungkin ada sebabnya di situ, Ustaz. Memang begitu. Ketika Sayyidina Salmanul Farisi, beliau pernah beragama Yahudi dan beliau pernah beragama Kristian, dan beliau nak cari agama Islam ni betul ke tak. Salah satu caranya dengan beliau banyak membaca kitab-kitab lama Anas. Salah satu nak tunjuk Rasul ini Rasul yang benar, tak terima hadiah. Lalu akhirnya tak terima sedekah. Akhirnya satu hari beliau datang ke bumi Makkah. Dan beliau bagi satu macam hadiah, satu bahan ataupun buah-buahan, dan dibagikan kepada Nabi untuk sedekah. Nabi tolak. Nah, ketika Nabi tolak, beliau dah sudah menjangkakan, oh ini Masya Allah. Di ketika yang lain, beliau bagi juga, tetapi dalam bentuk hadiah. Maka Nabi katakan bawa kemari, dan Nabi suruh untuk dibagikan kepada yang lain. Benar, ini adalah
tanda kenabian ini adalah menunjukkan Nabi adalah benar-benar Nabi dan ahli keluarga Nabi tidak menerima sedekah. Memang itu ada dalam riwayat. Mudah-mudahan kita dapat menjaga adab kita demi menjaga kemuliaan nasab Ahlul Bait keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana mereka mulia dan kita perlu muliakan mereka dan masya-Allah tabarakallah banyak lagi sebenarnya ada-ada yang perlu sama-sama kita telusuri dan juga kita hayati. Dan berikutnya yang bagi Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya menerusi Facebook. Ita Muzwita yang bertanya, Assalamualaikum Ustaz dan Naim, moga dalam rahmat Allah selalu. Waalaikumsalam, amin insya-Allah. Soalan saya Ustaz, bagaimanakah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menghidupkan sunnah sebagai tanda cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau sangat dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mohon penjelasan. Terima kasih. Soalan yang cukup baik. Cara menghidupkan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkadang wanita, kalau lelaki kita fahamlah bagaimana ciri pakaiannya, sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi SAW kepada kita. Tapi kalau bagi wanita pula Ustaz, bagaimana halnya Ustaz? Sedikit. Masya Allah, barakallahu fikum dan syukran jazilan. Saudari Ita yang bertanya, bagaimana Sayyidatina Aisyah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW? Menghidupkan sunnah itu dalam arti kata yang sangat luas. Dari segi berpakaian, sudah pasti pakaian wanita tak sama dengan yang lelaki gitu. Tetapi dari segi akhlak, ya boleh. Sunnah itu kan luas. Ma sadara anin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi baraka wa sallama qawlan aw fi'lan aw taqriran mimma laysa min al-umur at-tabi'iyyah. Apa yang terbit daripada Nabi sama ada perkataan ataupun perbuatan dan iqrar Nabi. Dari segi akhlak yang mulia, masya-Allah, Sayyidatuna Aisyah sangat mulia akhlaknya. Kita sebutkan tadi, beliau itu ya Allah di dalam kitab menyebutkan sebegini, dalam kitab Tuhfatul Kiram apa yang disebut wa kana tuslihu bainan nas, itu akhlak Nabi, sunnah Nabi. Beliau itu mengislahkan orang yang berkelahi tadi itu. Wa tuzawwijul banat, perempuan-perempuan yang nak kahwin dikahwini. Wa tus'idul fuqara wal aitam, mengembirakan fakir, miskin dan aitam. Tu kata sampai tak sedap tadi, kata dirham-dirham dibagikan. Begitu. Akhlak dari segi apa? Dari segi akhlak. Sunnah dari segi akhlak kita nak bicarakan. Dan lebih daripada itu hadirin, Ita dan yang lain bertanya, beliau menghafaz hadis Nabi. Bukan senang tu. Bukan senang. Kita kan Anas, kalau mak ayah nasihat, kita ambil poin apa benda cerita 5 minit tu, kita ingat. Satu, jangan duk kasak kat orang. 2, bagi makanan. 3, bagi tolong adik-beradik. Kita ingat poin tu ya. Hak disebut 5 minit daripada mula, aku nasihatkan hang supaya ni tak ingat dah. Tak ingat dah. Sayyidatina Aisyah sebiji-sebiji yang disebut oleh Nabi. Itu kecintaan yang sangat luar biasa. Nah, bukan berbicara tentang mengamalkan sunnah, menghafazkan dahulu, itu sudah tanda kecintaan yang sangat luar biasa. Allahu Akbar. Sebab itu bila mana para ulama kita, terutamanya Al-Imam Nawawi rahimahullah menyusun hadis-hadis 40 misalnya, ini satu kelebihan dan juga memudahkan kita Ustaz. Kita nak menghafal hadis-hadis, terutamanya hadis-hadis yang sahih Ustaz. Masya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati dan rahmati mereka, ditempatkan mereka di tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin insya-Allah. Dan berikutnya Ustaz, kita raikan lagi soalan menerusi sahabat Facebook kita yang bertanya. Masrifah Nur, Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan semua kru yang bertugas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalannya, adakah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha merupakan penyeri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas kewafatan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang cukup baik daripada sahabat kita Masrifah Nur. Sungguh sangat baik sekali memang. Selepas Sayyidatina Khadijah, orang yang sangat dicintai, malah afdal isteri Nabi adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Afdalu zawjatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da as-sayyidati Khadijah. Isteri Nabi yang paling afdal selepas Sayyidatina Khadijah. Malah Nabi mengatakan, ini termasuk dalam keistimewaan yang kita bicarakan ini. Sayyidatina Khadijah ini, Sayyidatina Aisyah ini pernah dikhabarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi mengatakan apa? Hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Ini adalah isterimu di dunia dan akhirat. Di akhirat sudah pasti masuk dalam syurga. Nabi sangat mencintai Sayyidatina Fatimah Az-Zahra Al-Batul. Az-Zahra yang cemerlang.
cemerlang akhlak, cemerlang fizikal, sangat kacak, sangat cantik sekali. Dan cemerlang dari segi keseluruhannya, akhlak, peribadi, perwatakan. Dan al-batul. Al-batul ini maksudnya at-tabattal. Wa tabattal ilahi tabtila, yang selalu menghampirkan dirinya kepada Allah. Sangat Nabi cintai. Apa nasihat Nabi kepada orang yang sangat Nabi cintai itu? Sayyidatina Aisyah. Apa kata Nabi? Alasti tuhibbina ma uhibbu? Ya Fatimah, bukankah kamu akan mencintai apa yang saya cintai? Apakah kamu akan suka apa yang saya suka? Kata Sayyidatina Fatimah, bala, ya, sudah pasti ya Rasulullah. Hadirin, Nabi khusus nasihat kepada Sayyidatina Fatimah, fa'ahibbi hadhihi, cintailah ini, orang ini. Siapa? Aisyah. Bermakna wajib cinta Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam. Allahu akbar. Mudah-mudahan bila mana kita mendengar tentang peribadi dan juga kehebatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, insya-Allah tabarakallah menjadikan satu inspirasi kepada kita untuk kita meneladani dan juga menelusuri perjuangan ini, seterusnya kita mengaplikasikan bagaimana kehidupan mereka dalam kehidupan kita pada hari ini, insya-Allah. Dan yang bagi ustaz dan juga sedang penonton, sedar tak sedar kita akan tamat siaran di TV3 pada ketika ini dan kita akan sambung terus di TV9. Jadi untuk itu saya menyeru kepada semua bagi anda untuk terus kekal menonton kami. Insya-Allah kita jumpa selepas ini di TV9. Tanyalah ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, siaran tambahan 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Walau di mana juga anda berada, terus setia menonton kami. Alhamdulillah, kita masih lagi membicarakan topik yang cukup istimewa dalam bab pengajian sirah, istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Kita bersama panel tetamu undangan kita yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul, dan telah pun banyak yang kita kupas dan juga kita bincangkan. Dan bagi anda para penonton yang mungkin masih lagi terdapat kemusykilan ataupun soalan yang ingin diajukan, boleh terus hubungi kami menerusi talian bebas tol 1800 88 1677 atau menerusi aplikasi WhatsApp, hantarkan di 011 1233 6480, atau paling mudah terus sahaja ke laman rasmi Facebook kami, Tanyalah Ustaz TV3. Dan saya mohon jasa baik kepada yang menonton menerusi FB Live, jangan lupa untuk sebar luaskan, tekan butang kongsi, mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Dan yang berbagi Ustaz dan juga sidang penonton, pada hari ini para wanita tidak perlu ataupun tidak wajar menyangka bahawa diri mereka merupakan satu golongan hanya pelengkap kepada lelaki, tetapi mereka perlu memainkan peranan yang lebih daripada itu dengan menghayati sirah bagaimana insan-insan yang hebat sebagaimana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang kita bincangkan pada hari ini, kerana istana perjuangan merupakan satu perkara yang perlu dibangkitkan kembali dengan kita meneladani akhlak-akhlak dan juga peribadi mereka yang bukan sekadar tinggal di rumah dalam keadaan yang tidak berbuat apa-apa, tetapi lebih daripada itu sebagaimana yang kita bincangkan pada hari ini. Dan kita nak naikkan lagi Ustaz soalan menerusi sahabat kita di WhatsApp yang bertanya, apakah keistimewaan yang ada pada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memuji-muji beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kelebihan Sayyidatina Aisyah ke atas wanita lain adalah seperti lebihnya tharid, sejenis makanan yang lebih banyak manfaat dan disukai oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding makanan yang lain. Hadis riwayat Bukhari. Dan soalannya Ustaz, mungkin ada kelebihan-kelebihan yang lain yang kita dah pun bincangkan sebentar tadi tentang bab ialah athari ini. Tapi mungkin ada banyak lagi kelebihan yang belum kita bicarakan. Fayatafaddal mashkur. Naam, syukran jazilan Ustaz Anas dan saudari yang bertanya ataupun yang bertanya. Sudah kita bicarakan atharid itu makanan yang paling sedap dan digemari orang Arab ketika itu. Daging dibuat kuah dan nanti dimakan dengan roti.
itu menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Di ketika lain, kenapa Nabi sangat memuliakan dan memuji Sayyidatina Aisyah? Ada satu perkara yang besar berlaku dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika dalam kehidupan yang sangat sederhana, kadang-kadang Sayyidatina Aisyah mengatakan thalathata layalin, 3 malam tak berasap dapur kerana tidak ada makanan. Kehidupan yang sangat sederhana sehingga menguji keimanan dan kesabaran isteri-isteri yang lain. Sehingga mohon maaf, ini biasa dari sudut manusiawi. Ada di kalangan isteri-isteri Nabi yang macam meminta sesuatu. Supaya macam perempuan-perempuan yang lain hidup agak selesa, agak tenang dengan sedikit kemewahan dan dengan harta dan sebagainya. Ketika itu Nabi SAW rasa susah hati juga sebab punya isteri yang bukan seorang dan Nabi kan mengajar umat menjadi zuhud. Sehingga Allah Azza wa Jalla turunkan wahyu kepada Nabi. Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, qul li azwajik, bagi tahu dengan isteri-isterimu tadi yang minta supaya ada kemewahan tadi ni, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kamu nak kepada kehidupan dunia wa zinataha dan perhiasannya, fata'alain, mai kat sini. Umatti'kunna, aku ceraikan kamu. Umatti'kunna maksudnya seorang lelaki memberikan bahagian yang perlu untuk isterinya. Wa usarrihkunna sarahan jamila, dan aku akan lepaskan kamu dengan cara lepas yang baik. Maksudnya kalau kamu begitu memang saya tidak mampu, tapi kalau kamu nak bercerai saya lepaskan dengan baik. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah, kalau kamu inginkan Allah, Rasul dan negeri akhirat, fa innallaha adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Allah sediakan kepada orang-orang yang baik, perempuan itu, dengan ganjaran yang sangat bagus, yang sangat baik. Ketika ini, Nabi sedikit berbimbang nak tunjuk Nabi kasih pada Sayyidatina Aisyah. Nabi bagi tahu, ketika turun ayat ini, untuk isteri-isterinya memilih kekal dengan Nabi ataupun dicerai, kata Nabi sendiri, aku sering memikirkan kamu, wahai Aisyah. Allah. Dan aku mengharapkan kamu supaya jangan terburu-buru jumpa kepada abawaik, kedua orang tuamu, untuk minta saya melepaskan kamu. Maksudnya kasih Nabi itu lebih pada Sayyidatina Aisyah dalam hal sebegini. Nah, jangan terburu-buru kamu datang untuk jumpa dengan ayah dan ibu minta dilepaskan. Saya dilepaskan, maksudnya melepaskan kamu. Apa respon Sayyidatina Aisyah, hadirin? Ini yang buat Nabi sangat cinta kepada beliau. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Fa fi ayyi hadha astamiru abawayya? Ya Rasulullah, kenapa dalam bab ini saya nak jumpa pada keduanya untuk saya dilepaskan? Fa inni uridullaha wa rasulah wa daral akhirah. Karena saya inginkan Allah dan Rasul dan negeri akhirat, seperti dalam ayat ini. Ketika isteri-isteri yang lain mendengar pengakuan dan stand mauqif Sayyidatina Aisyah, barulah yang lain tu Anas ikut sama sebut, ya Rasulullah, kami inginkan Allah, uridullah wa an-nabi wa darul akhirah. Barulah ikut semua sekali. Siapa yang mula-mula sekali sebut begitu? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Itu luar biasa beliau. Menjadi ikutan. Menjadi dan ikutan. Juga sebarang pendapat yang diberikan itu adalah salah satu merupakan kayu ukur kepada isteri yang lain, masya-Allah tabarakallah. Dan berikutnya bagi ustaz dan juga sidang penonton, kita nak raikan lagi soalan menerusi sahabat kita yang bertanya di WhatsApp. Assalamualaikum ustaz, dai semua kru yang bertugas dan semua sahabat-sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam kitab-kitab, buku-buku dan laman media sosial seringkali menulis kisah-kisah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Soalan saya ustaz yang pertama, mengapa kita jarang mendengar atau membaca dari kitab-kitab buku mengenai riwayat Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Rasulullah SAW? Itu yang pertama. Dan yang kedua, mengapakah nama beliau tidak termasuk dalam golongan wanita yang dijanjikan syurga menurut riwayat? Terima kasih. Mohon penjelasan daripada yang berbahagia ustaz. Dua soalan di situ daripada sahabat kita yang bertanya, dan kita faham hari ini lambakan info
di media sosial pada hari ini cukup banyak. Dan sehingga kan ceramah-ceramah pun perlu kita tapis juga Ustaz sebenarnya. Dan kerana dunia tersepadan pada hari ini, banyak juga fitnah yang berlaku. Jadi memerlukan kepada panduan kepada kita dalam kita melakukan rujukan, terutamanya perkara berkaitan dengan agama kita sendiri. Sedikit daripada Ustaz. Soalan yang sangat baik daripada yang bertanya tadi Anas. Kurang buku tentang Sayyidatina Aisyah begini. Wallahu alam, rasanya banyak juga bukunya Anas, terutama sekali dalam bahasa Arab. Cuma dalam bahasa Melayu barangkali juga yang tidak seberapa banyak. Dan sebenarnya itu kembali pada kita juga, memang ada buku-buku yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidatina Aisyah dan Ummahatul Mukminin yang lain sebenarnya. Jadi kitalah yang membacanya, dan guru-guru dan para masyayikh dan pendakwah-pendakwah lah yang kalau boleh ditonjolkan sirah-sirah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, supaya jadi macam Anas sebut tadi itu, ikutan kita. Fatashabbahu fa illam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami falahu. Hendaklah kamu mencontohi orang-orang yang mulia walaupun kamu tak seperti mereka, kerana mencontohi orang yang mulia itu adalah suatu kejayaan. Karena itu salah satu cara untuk kita mengikut orang, kita kena dengar ceritanya. Sebab cerita itu junudun min junudillah. Cerita-cerita adalah tentera daripada tentera-tentera Allah. Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man, seperti yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ketika beliau mentahqiq kitab Risalah Al-Mustarsyidin karangan Al-Imam Al-Muhasibi, beliau nukilkan dahulu apa kata-kata Imam Abu Hanifah. Aku sangat mencintai membaca cerita-cerita daripada fiqh-fiqh ini. Fiqh itu satu yang perlu. Tapi kalau cerita, sudah pasti benda itu betul. Kenapa? Cerita itu adalah pengalaman. Pengalaman adalah guru yang tidak pernah berbohong. Kenapa? Memang sudah orang tu berlaku. Sehingga nanti, kalau orang tu boleh begitu, kenapa tidak kita? Sebab itu sangat penting membaca kisah-kisah orang yang soleh ini. Yang kedua, kenapa tidak disebut di kalangan al-asharah al-mubasysyirin bil jannah? Kerana Nabi nak memuliakan yang lain. Dan nak dikatakan ahli syurga, tak semestinya disebut secara jelas sebegitu. Contoh, dalam kitab Mishkat Al-Masabih, Al-Imam At-Tibrizi menyebutkan di dalam manaqib as-sahabah yang di akhir itu disebut Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'd bin Abi Waqqas fil jannah, Abdul Rahman bin Auf fil jannah, sampai akhir. Tak ada pun nama Sayyidatina Aisyah. Walaupun tidak disebut zahir begitu 10 tu, tapi dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan bahawa Sayyidatina Aisyah, malah dalam hadis yang kita sebutkan tadi, Malaikat Jibril mengatakan, hadhihi zawjuka fid dunya wal akhirah. Ini isterimu di dunia dan akhirat. Dunia di dunia lah, akhirat tang mana? Itulah dia di hari di syurga. Syurga pula, syurga mana? Syurga Firdaus. Itu sudah lebih daripada hadis tadi itu. Allahu akbar, jasa dan juga pengorbanan yang ditinggalkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha untuk kita, bukan sekadar untuk dibaca ataupun tatapan cerita dan sebagainya, tetapi perlu untuk kita ikuti dan teladani Ustaz. Banyak lagi yang akan kita bicarakan. Biasakan kehidupan normal baharu dakwah. Tadilah Ustaz yang sampaikan. Biar tahu jangan keliru, kembali selepas ini. Istimewanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, dan alhamdulillah kita masih lagi membicarakan dalam pengajian sirah ini. Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Cukup banyak
perkara yang kita bincangkan tentang susuk tubuh seorang wanita yang cukup hebat, ibunda bagi kita semua, masya-Allah tabarakallah. Kita masih lagi bersama yang berbahagia Ustaz Muhadir Haji Jul, dan kita sebenarnya Ustaz amat mengharapkan para wanita, khususnya ibu-ibu di luar sana, menjadikan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan juga isteri Rasulullah dan juga mereka-mereka yang soleh, ahli keluarga para sahabat seluruhnya sebagai ikutan dan juga teladan. Dan kalau boleh Ustaz, kita mengharapkan, kita kisahkan kisah-kisah ini kepada anak-anak kita, terkhusus kepada yang perempuan, supaya mereka mengidolakan idola yang benar-benar perlu diidolakan pada hari ini, bukanlah idola-idola yang lain yang tidak selari dengan syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berikutnya Ustaz, kita kalau boleh ceritakan lagi beberapa kelebihan-kelebihan yang saya yakin dan percaya banyak lagi kelebihan lain yang belum kita bicarakan tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Ustaz, insya-Allah. Naam. Antara kelebihan Sayyidatina Aisyah adalah pernah sekali beliau menggunakan rantai Sayyidatina Asma. Tetapi rantai itu terjatuh. Allah. Kemudian Nabi suruh ada seorang untuk tolong cari. Jumpa. Nah, mereka dalam perjalanan ketika itu. Dan masuk waktu solat, tapi tak ada air tak ada. Mereka pun terus solat lagu tu. Nah, masya-Allah, tanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagu mana Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat tentang tayammum. Masya-Allah. Nah, ini tayammum bukan tayamun. Kalau tayamun menganan-nganan kan. Kalau kita mengaji syama'il, kana sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna fi tana'ulihi wa tasha'urihi wa fi sya'ni kullihi. Nabi suka menganan-nganankan dalam pakai selipar. Nabi kalau pakai selipar kanan, dan pakai sikat rambut kanan dahulu. Dan seluruh apapun yang Nabi lakukan kanan. Itu tayamun. Kita cerita ni tayammum. Tayammum yang tepuk muka dengan tepuk dua ni lah. Debu tu. Masya Allah. Turun ayat asbab Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sehingga Sayyidina Usaid ibn Hudair mengatakan, jazakillahu khairan, wahai ibunda Sayyidatina Aisyah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Fawallahi, demi Allah, ma nazala bika amrun takrahinahu, tidak ada sesuatu perkara yang berlaku yang kadang-kadang kamu terasa tidak berapa senang padanya, illa ja'alallahu dzalika laki walil muslimin fihi khaira, melainkan dalam perkara tadi itu Allah jadikan kebaikan pada kamu, pada ibunda dan kepada orang muslimin. Allah. Ini bukan sekali ini. Dalam riwayat yang lain, ni Ustaz Anas dan hadirin, Sayyidina Usaid bin Hudair juga mengatakan, wahai keluarga Abu Bakar, bukan ketika ini sahaja ayat turun kerana kamu. Banyak sangat. Nah, ayat turun, asbabun nuzulnya adalah kamu, keluarga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Walaupun jatuh pada mereka, tetapi ibrahnya itu untuk kita. Sebab itu disebut di dalam kaedah al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kelebihan dapat dilihat ketika nanti kita membicarakan tentang kewafatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Kita terus bicarakan. Kita akan kita raikan dulu terlebih dahulu Ustaz, insya-Allah, tentang soalan menerusi sahabat kita di Facebook yang bertanya tentang kewafatan tersebut yang bagaimana Ustaz gambarkan tadi dari daripada Kasih Nurusya di Facebook. Assalamualaikum Ustaz dan Da'i. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin, insya-Allah. Sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, apakah pesanan terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sehingga membuatkan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Soalan yang mungkin kita boleh selitkan sedikit tentang detik kewafatan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Juga kita lihat bagaimana detik-detik kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan satu perkara yang amat menyedihkan bagi kehilangan yang cukup besar kepada umat ini Ustaz. Sedikit dulu Ustaz. Masya Allah, soalan yang sangat baik daripada Qasiyah Nurul Shah. Masya Allah, unik namanya ni. Masya Allah. Suka saya dengar bila Ustaz Anas sebut anak kedua beliau bernama Aisyah Humaira. Ini dalam istilah
kita sebut dengan tafaul. Tafaul ni apa? Mengambil barakah. Mudah-mudahan dengan nama begitu, jadi al-ismu yadullu 'alal musamma. Nama tu dipunyai orang itu, mudah-mudahan orangnya seperti namanya. Amin, ya mudah-mudahan. Amin. Allahumma amin. Ketika di hari-hari terakhir baginda Gering, baginda selalu bertanya, di mana saya nanti kalau Nabi berada di rumah orang lain. Bila berada di rumah isteri lain, Nabi selalu tanya, bila giliran Sayyidatuna Aisyah. Akhirnya Nabi mohon izin untuk kalau sakit nanti berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Memang betul-betul giliran Sayyidatina Aisyah. Dan pernah Nabi sebut di akhir beliau, akhir baginda nak wafat, baginda sebut 3 perkara. Pertama, beliau sebut as-salah, as-salah. Perempuan. An-nisa, ittaqun nisa. Perempuan, as-salah, as-salah. Sembahyang. Maksudnya sembahyang, jagalah sembahyang. An-nisa, ittaqun nisa. Perempuan, jaga-jaga perempuan. Ummati, umatku. Itu sebahagian riwayat mengatakan begitu, sebahagian tidak. Ala kulli hal, Nabi sangat mencintai solat dan sangat mementingkannya. Juga perempuan harus dijaga, anak dan isteri, keturunan perempuan, dan umat ini sangat dikasihi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat itu sendiri menjadi satu keistimewaan kepada Sayyidatina Aisyah yang diungkapkan sendiri oleh Sayyidatina Aisyah. Inna min ni'amillahi alayya, sesungguhnya termasuk di dalam nikmat-nikmat Allah padaku, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuwfiya fi baiti. Rasulullah SAW meninggal di rumahku. Wa fi yaumi, pada giliranku. Baina sahari wa nahari, dalam keadaan tempat aku ni, tempat pangkuan aku ini. Wa anna Allah jama'a baina riqi wa riqihi 'inda mautihi. Allah telah mempertemukan air liurku dengan air liur baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketika Nabi sangat gering, Nabi seperti melihat, gelirikan matanya melihat ada ahli keluarga Nabi, kalau tak silap saya, Sayyidina Abdul Rahman, sedang bawa kayu siwak. Kemudian Sayyidatuna Aisyah sangat mengetahui. Diambil kayu siwak dan digigit di hujungnya itu untuk buat lembutkan dia. Dan dibagi pada Nabi, Nabi pun bagi ni. Sebab itu beliau mengatakan, aku sangat bersyukur air liurku yang last bercampur dengan air liur baginda Rasulullah SAW. Dan sampai sekarang kemuliaan Sayyidatuna Aisyah. Hadirin, Nabi dimakamkan di mana? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan, ma min nabiyyin, tidak ada seorang nabi pun, beliau dengar daripada Nabi menyebut, yang meninggal melainkan dikuburkan di situ. Ternyata dalam rumah Sayyidatuna Aisyah. Tetapi dalam hadis tak sebut rumah. Kalau kita rumah tu baitun ataupun manzilun. Kalau qasrun tu mahligai lah, jauh lagi. Tapi disebut hujrah. Hujrah. Allah. Kenapa? Rumah isteri-isteri Nabi ni humble. Bilik saja. Kita kalau sebut hujrah ni, bilik. Pasal dia berasal dari perkataan hajar. Hajar ni batu. Kalau kita susun elok 4 segi, naik atas, walaupun tak ke atas, dia naik, tu namanya hujrah. Kalau tak sampai 4, segitiga ke, melengkung ke, dia jadi hijr. Pasal itu kita sebut hijr Ismail. Hujrah saja. Allahu Akbar. Meninggal di situ sampai sekarang. Yang kita ziarah tu, di situlah Nabi wafat. Dan sampai sekarang itulah dia bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Allah muliakan Sayyidatina Aisyah sehingga akhir kewafatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan sampai sekarang kalau kita ziarah Nabi di Madinah, itulah dia bilik ataupun rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mudah-mudahan kita mendapat pengajaran dan iktibar daripada sekelumit saja sebenarnya cerita sosok tubuh yang sangat mulia dan agung Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Bila mana Ustaz menyebutkan secara panjang lebar yang kita kongsikan pada hari ini tentang Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi mereka, terutamanya di Baqi' Ustaz, terutamanya menziarahi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para isteri baginda, para sahabat seluruhnya, dan mudah-mudahan juga mengalir keberkatan dalam diri kita insya-Allah. Dan terakhir Ustaz, kita tutup dengan sedikit doa insya-Allah Ustaz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma arhamna wa'fu anna warda anna wajma' bainana wa bainahum wa bain ummahatil mu'minin. Amin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada para penonton yang sama-sama menonton kita pada pagi ini. Dan esok jangan lupa Tanyalah Ustaz akan bersiaran seperti biasa bersama yang bahagia Dai Lokman sebagai moderator dan juga Ustaz Jafri Abu Bakar dengan topik ibadat solat sunat hajat. Jadi terus setia menonton dan juga menyokong program Tanyalah Ustaz. Dan terima kasih sekali lagi kepada yang bahagia Ustaz Muhadir Haji Jul dan juga para penonton. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Saudara, jangan mencari yang sempurna. Sempurnakanlah apa yang ada kerana tiada yang sempurna melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.